وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجى من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senajemah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk berada dalam suasana ketaatan. Duduk dalam majlis zikrullah. Raudhah min riyadil jannah. Yang mana Nabi SAW menisbahkan majlis ilmu ini adalah taman-taman syurga. Apabila kita menisbahkan ibadah yang kita sedang lakukan, maka zahirkanlah ianya adalah anugerah daripada Allah SWT. Bukannya hadir dengan diri kita semata-mata, yakni dengan kedekat kita, dengan kemungkinan kita ada masa, ada itu, ada ini, tidak. Sebenarnya Allah yang adakan masa untuk kita. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Maka dengan itu setiap langkah kita menuju kepada Allah Ta'ala melalui ibadah amalan-amalan yang telah Allah kurniakan itu, barulah datang dari hati kita ini rasa kesyukuran. Kita datang berterima kasih sebab kalau tidak kerana Allah pilih kita tak sampai. Sebagaimana kita maklum, faham tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Satu mesej yang sangat besar yang Allah sampaikan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Allah SWT menggunakan kalimah perkataan asra bi'abdihi, yakni memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Yakni dalam konteks ibadah itu memang atas yang pertama taklif tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya untuk melakukan ketaatan itu. Namun ketaatan itu terjadi apabila Allah memilih kita. Jadi barulah kita tak rasa diri kita ni ada kelebihan apa-apa. Kalau tidak kita akan datang rasa diri kita ada kelebihan. Sebab aku ada kelebihan ni, aku boleh buat ni. Walhal Allah yang lebihkan kita. Allah nak muliakan kita. Kemuliaan bukan duduk pada kita, bukan duduk pada amalan kita, tapi pada Allah SWT, yang mana Allah memuliakan hamba-hamba yang terpilih melalui amalan-amalan yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi sebab tu dalam konteks
amalan ini mestilah tertegak dengan mengenal. Ini beramal bersandarkan mengenal, yakni bersandarkan kepada akidah yang jelas, ketauhidan yang benar, bahawasanya segala yang ada pada diri kita ini, itu semuanya adalah diadakan oleh Allah SWT. Ini kena jelas etikad ini. Bukan kita yang mengadakan sendiri. Jadi senang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, sebab itulah kita berharap agar kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Sebab apa jemaah sekalian? Sebab syukur itu bermulanya itu dengan mengingati atau mengenal Allah SWT. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dimulakan dengan kalimah isti'anah dan memohon pertolongan kepada Allah untuk ingat Allah. Jadi belum tentu kita beramal itu kita ingat Allah dengan diri kita sendiri takkan mampu maksudnya. Kadang kita ingat kita ada masa baru kita beramal. Dah lapang lah ni sebab kita ingat ada masa. Kita ingat ada luang, kita ingat ada selain ni. Bahasanya ingat yang utama, ingat ada Allah. Nombor satu, kerana ada Allah lah lalu kita beramal. Bagai contoh ni sebab kita datang masjid, datang rumah Allah. Allah kaitkan melangkah kaki ke rumah Allah itu adalah perjalanan iman. Innama ya'muru masajidallah. Iman amana billah. Wal yaumil akhir ila akhir ayat. Kenapa dikaitkan dengan iman? Walhal perbuatan syariat. Kenapa dinisbahkan dengan iman? Kerana kalau kita lihat kepada terjemahan, kepada perbahasan innama ya'muru masajidallahi man amana billah itu, bila rujuk kepada perbahasan sifat 20, al-wujud, sifat yang pertama, nafsiyah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mengisyarahkan al-wujud itu dengan terjemahan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mengisyaratkan al-wujud itu dengan isyarat al-mawjud, yang ada. Jadi kalau kita gabungkan perbahasan keduanya, aku beriman kepada Allah, hanya saja yang ada hanya Allah. Jadi kalau nisbah kepada rumah Allah, sebab kita datang syariat kita ni, datang masjid, datang rumah Allah kerana ada Allah. Apa ada Allah? Nisbah kepada, macam kita contoh, kita datang rumah mak, ziarah mak ayah kita. Kenapa datang rumah mak ayah? Sebab ada mak. Bila dah tak ada, maka tak adalah kita datang lagi. Bukan sebab kita ada masa ke, bukan sebab kita ada apa-apa, ada duit ke. Sebab ada mak lah datang. Jadi datang ke rumah Allah sebab ada Allah. Kerana iman kepada adanya Allah itu yang ada hanya senya Allah, maka kita beramal. Ini itikad yang jelas. Kita nak memperjelaskan supaya istiqamah itu berlaku. Amantu billah summa istaqim. Kalau nisbah kepada tadi, kita ambil tamsil rumah mak ayah dah tak balik sebab mak ayah dah tak ada. Jadi kalau nak nisbah rumah Allah, kalau tak datang, maksud hati-hati itikad kadang tak rasa Allah ada. Sebab tu Nabi SAW dengan Masjidin Nabawi itu, sekarang masjid asalnya rumah masjid tu mihrab, sekarang rumah Nabi masjid. Semua tu digezek masjid. Bayangkan. Jadi makna kata masjid ini syiar yang tidak boleh dipisahkan dengan orang beriman. Syiar nak menyatakan kewujudan, keyakinan kita kalau benar wujud yakin ada Allah, datang masjid. Tu dia ayatnya. Tak ada alasan lah. Without any reason. Tak boleh ada alasan sebab itu, sebab ini. Tinggal lagi, tidaklah jatuh pada kedudukan hukum wajib tu kan. Sebab kita faham, banyak masyarakat halangan-halangan yang kadang-kadang nak melakukan ibadah tersebut. Namun kalau dibahaskan dengan tauhid, maka kita beramal, kita terima Allah itu kerana ada Allah. Ada tu pula perbahasannya adalah diisyaratkan dengan tanda-tanda. Bagai contoh, kita pergi rumah saudara kita, nak beraya ke ataupun nak pergi ziarah, datang tu malam.
Lampu terpasang, kipas terpasang. Kita tak kata ada lampu, ada kipas. Kita kata ada orang. Tengok gelap-gelap tu, tengok lampu terbuka. Pintu tak tutup. Kipas pasang. Kita bercakap apa? Ada orang ni. Tak ada pula kata, ada kipas ni. Tak ada pula. Ada lampu ni. Nah, begitulah datang rumah Allah. Bukan zahir dengan mata kasat mata. Isyaratnya. Bahawa datang ke rumah Allah tu isyaratnya ada Allah. Tempat yang Allah berkati di atas muka bumi ni, hanya masjid. Selain tu, kena bawa keberkatan dari masjid ke rumah. Rumah kita, balik kan? As'aluka min fadli. Bawa keberkatan. Bawa keberkatan. Pergi balik masjid, pergi bawa berkat sana, berkat sana. Bila kat atas muka bumi Allah ni tak ada masjid, habis semua. Terutamanya Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Itu kunci. Dan satu lagi Masjidil Aqsa. Tiga serangkai. Cuma satu ni Masjid Aqsa ni Allah bagi tanggungjawab kita lah untuk menjaga secara syariat. Hakikat memang Allah juga jaga. Sebab tu sampai sekarang mereka tak boleh tumbangkan Gaza itu. Palestin dia tak boleh ambil secara total. 74 tahun lebih mereka duk gasak tu. Sampai sekarang tak habis-habis kerja lagi. Sebab apa? Masjid lah. Kalau tak ada Masjid Al-Aqsa tu rasa habis semua lah. Jadi yang boleh mempertahankan sesuatu tempat itu boleh bertahan lama, sustain walaupun serangan musuh bertubi-tubi, masjid. Dan kita dah banyak tengok peristiwa-peristiwa keajaiban tentang masjid ni. Contoh macam tsunami, contoh kan? Macam mana air yang boleh berkuat, masjid tak kena. Malah ada beberapa tempatnya masjid-masjid yang berlaku bersama begitu banjir, tak basah. Banyaklah perkara-perkara yang ajaib. Walaupun tak kena pada semua, tapi ada berlaku. Ada berlaku masjid diterpelihara. Nah, jadi jemaah yang mulakan Allah SWT. Di situ kita nak letakkan beramal tadi, itu mestilah kerana ada Allah dan Allah ada amalan untuk kita, melangkah kita, melakukan perbuatan amal itu adalah menyatakan keagungan Allah SWT. Itu. Wa rabbaka fakabbir. Bukan sebab kita ada amal lah. Kita solat sebab nak menyatakan kebesaran Allah. Kita lah nak menyatakan Allah Maha Besar, sedia dah. Sedia dah, tidak. Tak perlukan kita untuk bagi tahu. Tapi kita yang nak kena tahu dengan isyarat kepada beramal. Dan beramal ni pula dalam konteks beramal, sehingga kan dalam hati rasa apa? Rasa ta'zim. Rasa keagungan tu. Rasa. Keagungan ni bila masuk dalam hati mas sekalian, apa kesan berdiri? Semangat. Nak tengok semangat tak semangat, tengok lagi sekali Mekah, Madinah. Tempat yang paling padanya itu ada kelebihan yang Nabi kata sebagai contoh multazam. Kita memang tumpu dekat Hajar Aswad. Tapi dalam hadis mafhum hadis, tempat yang paling mustajab itu multazam. Multazam ni orang kadang tak ambil peduli sangat. Hati-hati, rugi. Kadang orang tu dah masuk dah tu, nak pergi ke Hajar Aswad, dah depan multazam lah, daripada dia boleh mengiring ke sini. Dia tak nak menghadap ke multazam, rugi. Sebab dia anggap, multazam, Hajar Aswad lebih lagi. Ikutkan hadis multazam. Tapi nak kita tahu tempat-tempat hotspot begitulah, hotspot Masjid Tumpuan, multazam ke, Hajar Aswad ke, Masjid Ismail ke, Raudah sekarang ke, tak ada istilah lemah-lemah, malas-malas. Nak datang sana makin, kita kalau tawaf tu, tak nak masuk ke dalam ring paling dalam tu, tengok dia punya tekanan dalam tu. Makin dapat, makin tekan. Makin rapat, makin tertekan. Dia tekan. Tak ada istilah. Kita tengok kat sana, kita belajar bertambah Islam ni kuat sebenarnya. Islam ni didasari dengan kekuatan, tenaga. Sebab tu Nabi SAW, umur 52, 53 hijrah, kemudian berperang. Bukan kaleng-kaleng. 53, ingatkan duduk Madinah, relax lah sikit, dah kena dekat Mekah dah. 53 tahun, tambah 10 tahun, pegang pedang. 55 tahun, 56 tahun, hayun pedang ni. Tibah orang kan. Bukan tibah lalang. Bukan tibah pokok. Ni, orang. Memerlukan kederat. Jadi kesan daripada keagungan Allah itulah membuatkan manusia jadi semangat. Jadi sebab tu mereka takut dengan laungan takbir tu.
Laungan takbir ni kalau betul-betul guna Mas sekalian, oh dia punya naik semangat. Tapi semangat tu datang pada orang yang benar-benar membesarkan Allah dalam hati. Bukan semangat angat-angat tak ayam. Semangat dia apa? Datang. Satu dalam hati dia, kekuatan. Untuk menegakkan kalimat tu thayyibah itu. Luar biasa Mas sekalian. Sebab tu kita tunggu tentera panji-panji tak. Ayat dari zaman ni. Yang mana akan bangkit. Yang mana dalam hati mereka ni ibarat kepingan besi. Sebagai contoh yang mana 313 the best among the best al-Badar Kubra ni akhir zaman akan bangkit tentera ni. Depan tu apa ada dia langgar. Dia akan rata habis. Rata ni maksudnya akan basmi, bentras segala kebatilan. Tak terlawan, siapa pun nak melawan dia. Undefeated. Sebab apa? Sebab membesarkan Allah. Jadi balik pada amalan kita lah. Itu kita pergi jauh tadi kan. Kita bawa balik. Kita ulang alik solat. Kita ulang alik masjid. Kita ulang alik zikir. Kita buat benda yang sama. Apa kesan dia? Hidup mesti tambah semangat. Guru saya cakap apa? Farid ni. Islam ni membawa pada kemajuan. Kehebatan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan kemunduran, kelemahan, kemalasan. Kalau kita ni makin ke belakang malas, nantilah, cukuplah, tak apalah, ikutlah. Islam ni dia punya titik dia adalah surga, dia bukan dunia. Jadi dia takkan stop kat sini. Dia takkan berhenti kat dunia. Berhenti dia sana, akhirat. Jadi kat dunia ni non-stop. Bila rehat, mati. Sakit, tu je. Selagi daya, jalan. Selagi ada, buat. Tu. Sebab tu, antara rahsia kemenangan, kalau ngaji dalam bab ghaswah, peperangan, dulu sekolah menengahkan subjek tu dah tak ada dah. Antara silibus yang wajib kita orang belajar sirah tentang ghaswah. Kalau aliran azhar tu mesti ada, disamtah. Saya samtah dulu kan, jaiz. Tapi silibus tu dikeluarkan. Kerana apa? Kerana ada satu gerakan akhirnya membawa kepada gerakan orang kata apa, mujahidin. Mujahidin yang tak mujahidin lah. Semangat tak bertempat. Tapi sungguh, kita kaji sesuatu peperangan Rasulullah. Memang antara intipati sahabat ni, tak orang kata apa, undefeated, adalah kerana mereka perang nak mati. Bukan bunuh diri. Ni yang salah faham tu. Setengah orang ada pergi nak bunuh pergi apa, letak bom kat badan pergi, itu salah. Ni makna dia tak takut mati. Perang sebab nak mati. Orang kafir perang sebab takut mati. Takkan menangnya orang macam ni. Walaupun mulut cakap aku tak takut mati, jom tengok. Kita turun kat perang, kat battle nanti. Ini hati kerja Allah Ta'ala. Allah akan bagi campakkan pada hati-hati orang yang terpilih, yang mana ketika dia hidup, ketika dia beramal, dia membesarkan Allah Ta'ala. Dia bukan sebab rasa dia banyak amal tak. Banyak kali buat, lagi rasa nak besarkan Allah Ta'ala. Lagi banyak kerap sebab nak besarkan Allah Ta'ala. Bukan sebab, aku ni dah berapa dah tengok kat handphone. 10,000 dah. Itu di sisi Allah, tak ada makna sebenarnya. Kiraan. Melainkan yang ada dalam hadis. Tapi semua tu nak melatih kita untuk membesarkan Allah Ta'ala. Poin yang nak sampaikan di sini adalah, tadi kita rasa nak buat amalan dengan adanya Allah. Buat sebab ada Allah. Yang kedua, kita nak tekankan bahawa nak membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Bila jemaah penuh, suara kita ni penuh. Hebatnya Allah. Dia rasa izzah itu. Gerun dia datang. Bukan hebatnya manusia, tak ada. Tak ada. Kehebatan tu tak ada. Waktu manusia berkumpul tanpa ada niat nak membesarkan Allah, tidak akan diangkat oleh Allah. Orang tak takut. Malah akhir zaman ni dah sampai pun zamannya. Saya zaman. Zaman yang di mana manusia dikerumuni seperti makanan. Sahabat tanya, Ya Rasul, sebab kami sikit ke Ya Rasul? Nabi jawab, tidak, bahkan kamu kasir banyak. Akan tetapi seperti buih ketika di atas laut. Allah cabut gerun musuh pada kita. Ini kata kunci, selalu saya ulang dan saya ingat diri saya. Dan semua jemaah sekalian. Masalah paling besar yang berlaku dalam hidup apabila musuh tak takut kita.
Bila musuh tak takut kita, we are in trouble. Bayangkan. Musuh tak takut, apa dia buat? Dia tak takut, dia serang kita lah. Cuba kalau dia takut kita, rumah orang tu jangan dibuat, kau sentuh je sehari, selubang cacing je cari kau. Oh, aku tak berani lah. Dia tersilap sentuh rumah, Allah, aku silap kacau orang lah. Tak berani dah. Tapi masalahnya musuh kata apa? Aku kacau dia pun, dia bukan boleh buat apa. Aku tak takut lah dia. Bila dia kata aku tak takut lah dia, itu masalah besar kita. Kita beria-ria nak menakutkan dia. Dia tak takut. Sebab apa? Sebab Allah cabut takut dia. Ni yang bahaya ni. Poin yang saya nak gariskan ni. Allah cabut takut musuh tengok kita. Kita duk nak menakutkan musuh. Kau serang, kau tak tahu aku siapa. Musuh tengok kita, kau siapa? Tak jadi. Kita tak perlu kata, kau tak tahu aku siapa. Tak perlu cakap gitu. Dia tengok kita saja. Aku tahu kau siapa. Biar musuh yang bercakap macam itu. Oh, aku tahu dia siapa. Cukup. Dia ni, aku tak berani kacau. Jadi, sifat itu Allah cabut. Akhir zaman. Bila kita ramai macam mana pun, tapi di saat kita tidak membesarkan Allah Ta'ala, tidak tercapai maksud untuk warabbaka fakabbir, jumlah kita, kuantiti kita, segala kelengkapan kita, tiada makna pun di sisi mereka. I don't care. Kau bawa lah banyak macam mana pun, aku tak takut. Tapi bila kita mencapai matlamat untuk membesarkan Allah, walaupun kita tak ada apa, badak aku bro. Tetapi mereka gentar melihatnya. Rupanya Allah hantar tentera malaikat turun. Gerun dia pun. Tu. Jadi jemaah yang mulia ta'ala. Ini kisah benar juga. Daripada salah seorang jemaah. Dia ni balik perempuan, terpaksa kena balik malam satu kali. Dia kata, Ustaz, saya nak kongsi pengalaman. Dia tawasul dengan amal. Ni kita tawasul amal. Tawasul ni dengan amal soleh, dengan kalamullah. Dia tawasul amal. Dia kata apa? Dia terpaksa balik tu lambat dan kena lalu satu tempat, di depan tu ada kumpulan lelaki. Cerita ni persis sama macam kisah ada satu sahabat perempuan juga berlaku. Ni saya dengar sendiri. Dia kata apa? Saya kena lalu tempat tu. Lelaki yang duduk depan tu memang dah tahu dah. Pakaian dia pun jenis memang kacau orang. Lalu dia pun cakap, niat nanti, ya Allah bantu aku. Dengan keberkatan amalan. Kami ada buat munajat. Bacaan Al-Fatihah kami amalkan. Kemudian kita doa berkat amalan itu. Bantulah aku. Lalu dia pun lalu. Bila dia lalu, automatik kumpulan dia berpaling muka. Lepas tu dia kata apa? God bless you. Salah seorang pada kumpulan tu, God bless you. Saya kata, Masya Allah. Kemungkinan malaikat ada kiri kanan. Dia menjelmakan diri. Kemungkinan. Sebab dia automatik tunduk. Automatik. Memang kita memang malaikat boleh zahirkan bila-bila masa. Tapi dengan izin Allah. Nampak begitu. Jadi jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Maka, dua perkara tadi kita tekankan. Dalam amalan, kita lakukan adalah menyatakan adanya Allah. Bukan sebab ada kita, ada masa, ada peluang, ada lain ada itu kemudian. Buat kerana ada Allah, dia solid. Bila ada Allah, maka takkan goyang amalan kita. Takkan tinggal lah. Terutama contoh dalam kita nak mengimarahkan rumah Allah. Mengimarahkan rumah Allah ni kerja yang paling susah akhir zaman. Kenapa begitu pula? Sebab dia iman tadi. Kerja iman. Kerja iman, kerja susah, bukan kerja mudah. Nak mengimarahkan rumah Allah, bukan kerja mudah. Tak semudah yang disangka. Datang dengan rela, dengan sedar, dengan rasa takzim, dengan rasa kagum keagungan Allah, itu bukan semudah itu. Bukan semudah itu. Yang kedua, kita melakukan amalan adalah kerana kita nak membesarkan Allah Ta'ala. Niat sebab tu dalam solat kita takbir, Allahu Akbar. Rukun gitu. Lafaz itu. Perbuatan itu sunat. Lafaz Allahu Akbar. Yang mana setiap amalan, semualah, sekecil-kecil amal, sebesar-besar amal, semualah kita letakkan di bawah satu perbahasan membesarkan Allah Ta'ala. Itu zikir, itu sedekah. Macam mana besarkan Allah? Kita sedekah, infak, duit. Kita bagi, kita rasa Allah kaya. Bukan kita kaya. Aku bagi ni sebab Allah kaya. Allah boleh bayar balik, Allah boleh bagi lebih lagi pada apa yang aku ada.
Jadi kita tak takut berbagi. Bukan sebab kita ada duit, sebab kita ada Allah. Tu nak guna perkataan ada tu biar dia jadi sebati. Kenapa ni buat ni? Sebab ada Allah. Aku tak takut nak bagi. Dan kita bagi pun ikut kapasiti kita lah. Tapi kapasiti yang kita boleh bagi itu bukan sebab kita ada duit. Ramai orang kadang dia buat baik sebab ada duit. Betul lah dalam syariat kita ada duit kita nak bagi. Tapi yang lebih utama yang nak kita itikad itu ada Allah. Allah adakan duit untuk kita, lalu kita bagi sebab ada Allah. Lalu hati kita mentakzimkan Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya. Wa nahnu fuqara wa antal ghani wa nahnu fuqara. Bila begitu ada sifat, maka Allah akan gandakan lagi. Sebab apa? Allah suka dengan sifat hamba-Nya yang mengagungkan dia. Sebab tu peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah Allah nak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini misi besar hidup kita jemaah sekalian. Jadi nak lihat tanda-tanda kebesaran Allah mestilah dengan ilmu dan hikmah. Sebab tu sebelum diperjalankan, maka Nabi dibedah dadanya. Dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah. Maka terzahirlah kebesaran Allah. Kau mudah nampak kebesaran Allah. Wa rabbaka fakabir. Dalam perbincangan kita dahulu dalam perbahasan hakikat kehidupan, dalam bab diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Khusus kepada manusia ini amalan. Khusus adalah takbir. Wa rabbaka fakabir. Ya ayuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Ciptaannya yang lain, langit dan bumi. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yang lain di langit dan di bumi. Berapa langit ada? 7 petala langit. Bumi, 7 petala bumi. Semuanya ada, yang melata, yang terbang, yang hinggap, yang zahir, yang mati, yang bergerak, semua tasbih. Ma'ruf, maklum, tasbih, subhanallah. Malaikat selain daripada itu, malaikat dan jin. Apa mereka buat? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Tambah satu pula darjat. Tasbih, tahmid. Alhamdulillah. Malaikat bawa 2. Tasbih, tahmid. Takbir, itulah manusia. Ya ayuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Bila takbir, sudah pasti dimulai dengan tasbih, tahmid, takbir. Manusia pegang 3 mandat. Waktu manusia jadi ketua. Tetapi, susahnya manusia nak takbir ini, kerana takbir bukan sekadar lisan, bukan sekadar biharfiah, tetapi mestilah dengan iman. Iaitu ilmu dan hikmah tadi. Salah bawa sama sekalian. Tak jadi takbir, jadi takbur. Inilah sipi, thin line, sipi antara takbir dan takbur. Hidup suruh besarkan Allah, lama-lama hidup besarkan diri. Rasa dia pula jadi Tuhan. Memang sejarah kejadian makhluk yang berjaya mengaku Tuhan, itu manusia. Sejahat-jahat iblis pun tak mengaku Tuhan. Melompat dia dengan Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la. Oi, jahat sangat kau ni kata. Aku pun tak mengaku Tuhan. Sebab apa boleh mengaku Tuhan kejadian manusia ini? Sebab pada dirinya ditaklifkan untuk membesarkan Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah amanahkan pada kita. Tidak pada lain. Allah tak amanahkan sayang pada kucing. Ini sifat ni maksudnya. Allah tak amanahkan kaya pada binatang. Tak ada lagi orang panggil kucing kaya. Tak panggil. Mana ada orang panggil kucing kaya? Kucing orang kaya. Tu ada. Kucing kita melepas gitu. Kucing orang kaya. Ekon bilik dia. Sekali buat rumah dia 20,000. Ngalahkan rumah orang. Siap ada downlight lagi. Siap ekon lagi. Hantar kita kucing hantar macam itu, pakai carrier tu. Dia tak babysitter. Tu stroller tu. Kucing tak dalam tu tolak. Amboi, kucing orang kaya.
Orang tak panggil kucing tu kaya. Kaya kucing ni. Dan tak ada lagi dengar jin kaya. Tuan tahu kan? Kalau tuan-tuan ruqyah mana tahu, jumpa aku jin kaya. Tak ada. Yang bela tu kaya. Duk ngulur kat dia. Jin kata, aku dapat apa? Engkau minum darah dah. Tu, apa yang ada tu? Mana ada panggil jin kaya? Tak ada. Jin kuat pun tak ada juga. Kita yang panggil kuatnya jin tak ngaku dia kuat. Dia dengar pada perkataan kita, dia ngaku-ngaku tu. Ifrit dia tak ngaku. Ifrit tak ngaku. Sebab tu sifat-sifat yang ada, yang Allah terjemahkan kepada manusia yang berbentuk, yang dinamakan mahmudah, sifat terpuji. Sifat terpuji inilah yang nak kita jaga agar kita tidak jadi takbur. Takbur bil makna meremehkan orang, menolak kebenaran. Remeh orang. Tahu-tahu Allah bagi dia kaya. Tengok orang miskin, apa ni malas. Habis kawan tu. Sia-sia apa yang dia ada. Malah kaya tu bukan rujuk pada harta. Kaya tu sifat yang Allah beri pada orang yang hatinya bersifat qanaah. Itulah orang kaya. Sebab kaya tu sifat, bukan benda. Dia bukan objek. Sayang pun bukan objek. Kuat pun bukan objek. Dia sifat yang diberikan pada manusia, lalu digunakan untuk manfaat manusia. Manfaat mengurus alam ini. Ya, ini apa saja taklif yang Allah berikan. Yang mana kalau kita faham Nabi Sulaiman AS betul-betul Allah bagi langit, semua binatang makhluk ada di bawah pentadbir Nabi Sulaiman AS. Jadi takbur tadi, bayangkan kita nak rasa bila Allah bagi sifat pada kita, kita terjemahkan siapa? Adakah kita rasa diri kita yang punya memiliki sifat itu, ataupun kita hanya hamba kepada sifat itu? Sebab tu dalam meletakkan nama, kalau orang ada nama Abdul Qayyum contoh, Abdul Rahim, Abdul Rahman, dia kena depan Abd. Dia tak boleh tetap Ar-Rahman, salah terus. Alif lam ma'rifah tu hanya khusus kepada Allah. Alif lam, kalau letak pada Asmaul Husna. Kalau nak tahu pada manusia, depan Abdullah, Abdul Rahman. Jadi hamba Allah yang maha kaya. Jadi kita ni, bila Allah bagi harta, sehingga orang nampak dia ni macam orang kaya ni, kita pun jawab, aku hanya hamba kepada yang maha kaya. Lalu aku hanya mengagih-agihkan khazanahnya kepada sesiapa yang memerlukannya. Nak bagi. Allah in return, Allah ganti pahala. In return kau berjaya menguruskan khazanah aku. Aku tukar jadi pahala, tempat nanti bukan di dunia. Syurga aku balas semua balik. Tapi manusia tak sabar. Ajilah. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahustawna. Manusia ni melampau. Dia rasa dia sempurna. Dia nak sifat tu reward kat dunia. Dia nak sifat tu kaya, reward harta. Sayang, reward makhluk. Kuat, tunjuk kuat. Dia nak tunjuk reward. Walhal sifat itu bukan nak digunakan pada menunjuk-nunjuk. Itu takbur tu. Itulah perjalanan dalam perbahasan. Bila kata manusia ini tugaslah untuk membesarkan Allah SWT. Maka kalau lihat di sini jemaah sekalian, dalam perbahasan kehidupan ini, kita masuk pada perbahasan bila mana manusia itu mampu membawa yang dinamakan tadi, bila dia mampu membesarkan Allah SWT itu, maka padanya sudah dipikul amanah. Itu amanah pada manusia. Dia hidup ni bermula dengan sidik. Ini kita uslub atau kaedah perbahasan hidup kita. Saya ulang benda ni, kerangka besar ni mesti dikuasai. Sebab perkara ni penting. Kalau saya buat kesimpulan dia begini. Kalau dalam perbahasan agama, inna dina indallahil Islam. Islam pecah pada 3 perbahasan besar. Akidah, akhlak, syariat. Ini kerangka besar. Akidah, usul, tauhid, usuluddin, tauhid. Dia mesti ada uslub dia. Kaedah perbahasan tauhid dia macam mana.
Kita ikut kaedah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Dan kaedah ini memang kaedah susu galuh pada manhaj imam-imam yang awal. Imam salaf, ulama salaf sebagai Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ini susu galuh dah ada. Itu. Kemudian akhlak tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita kaji tentang hati. Nak urus hati. Ini kepercayaan hati. Syariat, apa kaedah kita pakai? Manhaj. Kita Syafi'iyah. 4 ulama muktabar. Ini kaedah agama. Kalau tak ada kaedah, punagana. Itu alat untuk kita bawa terjemah. Oh, saya merujuk hanya pada Al-Quran dan Sunnah. Itu sumber. Itu sumber. Kaedah. Itu perbahasan tadi. Itu agama. Perbahasan. Datang pula soalan. Jumpa tidak orang yang beragama Islam? Betul kaedah ni betul. Tapi dalam kehidupan, tidak seperti orang beragama. Ada berlaku? Ada. Ibn Muljam. Seorang mukri yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Jangan ingat, iya Ustaz. Ada berlaku macam itu. Ada. Al-Mukri. Hafizul Quran. Siap bunuh tu, takbir lagi. Ketika nak dihukum pancung, duk ratib zikir. Antara qadi besar waktu zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, qadi besar si. Endingnya adalah dengan keluar pada agama. Inilah golongan Khawarij. Golongan yang menentang. Yang bersuka bertentang dan menentang. Kat mana berlaku ni? Hidup. Kehidupan tak ada kaedah. Agama ada kaedah, hidup tak ada kaedah. Dua-dua ni kena digabungkan. Dan Nabi SAW diutuskan adalah untuk membawa kaedah kehidupan berpandukan agama. Itu kaedah dia, cara. Jadi kaedah hidup gitu, uslub apa? Ikut pengalaman saya, Ustaz. Kita kena clear sebab agama dah clear dah. Saya ikut agama dah ada dah. Hidup ni, ikut kaedah mana? Kalau tidak nanti datang perbahasan-perbahasan tentang teori-teori barat, teori-teori yang mana kita sangkakan macam betul. Di sini saya kata penting sebab Nabi SAW diutuskan adalah untuk memuliakan, membetulkan kehidupan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka uslub perbahasan kita adalah akhlak yang bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Maka kita kalau nak bahaskan, nak syarahkan kehidupan, nak keluarkan kata-kata motivasi, kalau nak tengok pengalaman ke, nak bawa hidup kita ni dengan pelbagai cara ke, mesti tidak lagi pada kerangka 4 perkara ini. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh, soft. Ini ditakriskan dalam perbahasan hakikat kehidupan. Bermula hidup dengan benar. Benar bermula dengan Allah. Bermula hidup mesti dengan benar. Benar berdiri dengan Allah. Nampak? Dia selari dengan agama sebab tu penting. Kalau kita tahu Allah tu benar, tapi hidup kita duduk benda, tak ada apa. Contoh, Usuluddin, Awaluddin, Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, saya kenal Allah. Betul Allah Maha Kaya, tapi bila hidup nampak benda. Ini tidak benar. Uslub salah. Kerana hidup yang benar bukan benda. Yang benar adalah sifat Allah yang diterjemahkan pada benda. Apa dia? Kaya tadi. Sebab tu hidup bermula cari kebenaran. Wa tawassaw bil haqq, berpesan dengan kebenaran. Bukan berpesan-pesan dengan kebendaan. Kau nanti dah besar nanti kena ada duit. Nanti ada duit ni kau nak makan apa? Kau nak hidup macam mana? Solat juga. Dia solat juga. Dan sekali apa jadi? Tunggang langgang. Solat juga. Nak hidup kena ada duit. Tak ada duit tak boleh hidup. Mati. Kalau ada pilihan, dia nak pilih yang mana? Yang inilah kan. Itu kata payah betul nak ajak orang muda ni. Payah betul lah Ustaz. Apa yang payahnya? Sebab dia tengok dah ke arah sana. Ke arah sini apa kaitan dengan hidup sana? Apa kaitan? Datang dengan kuliah dengan ceramah, apa kaitan? Macam mana kalau orang datang, kita kan intelijen kan. Tiba-tiba budak datang, saya datang, Tuan tolong ceritakan apa kaitan je dengan kuliah, datang masjid dengan hidup saya yang susah. Tak ada lah. Ngaji-ngaji juga susah tu. Kita kena ni lah. Maka di sinilah datangnya persimpangan, dilema.
Bila dia nampak pengajian ataupun masjid ataupun amalan khususiat ni tak ada kaitan dengan hidup. Akhirnya, ni, tegang orang kita nak ajak dia. Takkan. Tunggu dia dah tak nampak apa dalam hidup, pun cari sini. Itulah datangnya tagline, nantilah. Bila ada masa nanti saya datang. Tunggulah nanti. Bila saya tak sibuk, nanti saya datang. Ini mentaliti. Walhal, kehidupan bermula dengan yang benar. Benar. Ini masuk isyak dah tak? Nazan tu ke apa? Ke tak? Teruskan. Okey, sambung sikit lagi. Benar. Bila benar, yang kita cari yang benar dalam hidup apa? Cari kaya. Kaya ni apa? Itu maksudnya. Ni perbahasan. Kau cari apa? Kau nak kaya? Saya tak nak kaya. Hati kata nak kaya kan? Manusia, hati naluri manusia. Dia nak kaya, dia nak sayang, dia nak kuat, dia nak bijak. Tapi bila dia nak kaya, dia cari apa? Dia cari apa? Benda. Hancur. Solat lah tunggang-tungging pun. Kalau pahaman dia bermula dengan benda, tunggang-tungging lah dia. Hancur. Tak ada apa. Patut bermula dengan dia. Kaya. Hidup, kita dengar perkataan kaya. Orang kaya, orang kuat, orang bijak. Mari mengaji. Ada kaitan lah. Malah, kita datang solat, kita datang majlis ilmu, sebenarnya nak kaya lah. Kita sujud sehari, kita taat, Allah bagi kaya. Macam mana Allah bagi kaya? Hati kita senang. Lalu kita pun melakukan urusan yang di luar sana. Hati kita cukup, tidak tamak. Qana'ah. Maka, dapatlah di luar sana. Kayalah kita. Lalu terjemahannya, dapatlah harta yang berkat. Bertambah-tambah kaya pula. Duk infak lagi. Duk nolong orang lagi. Kaya raya. Bukan kata nanti dah senang baru datang sini. Tak. Dia kena bermula dari sini ke sana. Di sini, dalam, sana, luar. Semua proses metodologi kejadian tak ada bermula dari luar. Mana ada orang masak nasi luar periuk? Semua dalam periuk. Mana ada orang masak dalam luar kuali? Dalam. Semua dalam. Barang siapa yang jadi kaya tidak bermula dari dalam masjid, maka dia sedang ditipu oleh dunia di luar. Dia kena bermula dari dalam. Barulah kita syadid bagi kat dia. Kau kaya daripada sekarang sampai keluar. Konsisten. Bom kaya kat luar. Di dalam dah ada konsisten. Di sinilah pembinaan kita. Sini pembangunan hati. Sini pembangunan rohani. Sana pembangunan jasmani. Berapa persentis nak bagi? 50-50? Tak. 100% rohani sebenarnya. Jasmani follow rohani. Bukti, okey, kita pun challenge. Okey. Kamu urusan di luar. Tiba-tiba ada orang sakit hati kamu. Orang peli kamu. Orang hina kamu. Kamu larat ke nak kerja kat luar? Setiap kali jumpa, apa orang gila ni? Apa ni? Kamu cari semangat kan? Kamu cari kekuatan kan? Kalau kamu kata benda tu tak heran, peduli kalau orang cakap. Tak boleh. Dia tetap mencari semangat diri dia. Mencari kekuatan hati dia. Dengan cara mana? Pediakan apa orang cakap. Bermaksud tetap sedang menguatkan hati. Bukan kata bila orang kata kutuk kita main gym. Kau kutuk aku lagi. Aku angkat berat. Tak ada. Takkan kuatkan fizikal punya. Silap lagi bulan. Bila orang peli sekali, Allah jatuh melepek begitu. Jadi, 100% hati. Dia jadi kuat tu bila hati tak terjejah. Macam mana tak terjejah? Kat sini. Allah kuatkan hati. Allah kayakan dia sebelum harta. Sebab tu barat ni mas sekalian. Ni perbincangan datang. Depa ni berjaya memanipulasikan kita. Dari sudut konteks kajian orientalis semua tu panjang cerita. Tengok. Dalam kehidupan uslub ni, mereka suruh fikir kaya. Think rich. Saya dah baca dah. Teori motivasi. Bukan basi lagi. Motivasi. Kata-kata merujuk pada mind. Dia ingat kat luar tu mind. Okey betul lah mind semua nak fikir. Tapi kesilapan mereka, dia suruh fikir kaya. Nampak? Think rich. Betul tak? Betul ke think rich?
Ini bukan kecil-kecil anak ni yang bercakap ni. Bayar dia berpuluh ribu dolar datang. Mana boleh think rich? Kalau think rich, fikir benda. Rich dia nampakkan benda, maka harta lah. Rich tu kaya. Lepas orang beriman lah kena kuasai benda ni. Dia bukan think rich, feel rich, rasa kaya. Kita kena rasa kaya sekarang. Supaya bila kaya tak perasan kaya. Oh, tak bongkak jalan tu. Rasa kaya dengan apa? Tak dengan harta. Bukan dengan harta, dengan Allah. Barulah Allah bagi apa pun, kita tak goyang. Tak goyang. Firm dia. Bagilah apa pun. Hati tu dah kaya dulu sebelum harta. Tapi barat suruh fikir dulu. Fikir harta. Rich tu dia tampal kereta, tampal rumah, tampal. Sebut kaya, fikir benda. Salah kan? Tapi siapa nak tegur benda ni? Nampak macam betul. Kalau kita kaji pun nampak. Fikir kaya. Doa, Ya Allah, kayakan aku, Ya Allah. Bila kaya ni, sebut sifat Allah tu. Tapi kita nampak benda. Ini yang berlaku clash yang besar. Dan kita tidak bermula dengan benar. Itu sebab siddiq itu tidak tercapai dalam kehidupan. Bila siddiq tidak dibenarkan, tidak dibetulkan, maka kebatilan pun berlaku. Maka tidaklah jadi amanah. Sebab tu kita jumpa orang banyak pecah amanah. Integrity. Kenapa? Sebab tidak bermula benar. Amanah. Kemudian, kita takkan jumpa ramai orang cerdik. Kita ingat ada duit cerdik. Ya Allah, tak boleh fikir orangnya. Tak boleh fikir nak pembangunan maslahah. Tak fikir orang yang tu orang ni patutnya cerdik lah. Fikirlah perkara-perkara yang membawa kepada manfaat. Matlamat yang besar dah. Nafsi-nafsi. Tak cerdik. Tengok. Bila tak benar, tidak amanah, dia akan khianat. Kemudian, dalam uslub kita, dia tidak akan cerdik. Kemudian, tabligh, performance, deliver, dia akan tidak deliver. Dia akan, kalau nak kongsi pun dia tidak suka berkongsi. Dia tak deliver, dia tak kuat deliver pada orang. Tak susah-susah. Yang penting aku. Ini yang berlaku pada masyarakat. Sebab apa? Gara-gara tengok balik, rupanya kita tidak balik kepada kaedah perbahasan uslub sebenar kehidupan. Uslub kaedah sebenar membahaskan kehidupan mesti berbalik pada sifat Nabi SAW. Dan kita dah detailkan dua dah siddiq amanah ni. Kita akan masuk detailkan fatonah dan tabligh. Kebijaksanaan bagaimana yang kita nak faham apabila kita berjaya melakukan segala suruhan dengan amanah tadi. Kemudian Allah akan beri kita ilham. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan mengilhamkan kebijaksanaan. Bila bijaksana ni mas sekalian, maka terbinalah ketamadunan yang hebat. Betul. Kemudian barulah ada tabligh. Tabligh ni kita berjaya untuk deliver, untuk bermanfaat kepada manusia lain. Wallahu a'lam mas sekalian. Takat tuduh perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang insyaAllah. Mohon ampun maaf saya ada kekurangan, terkasa-kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menggunakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina amanu tawassaw bil haqqi. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.